Ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Sebulat suara bersetuju maka usul disetujukan. Akhir sekali pada hari ini saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri bagi Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih ni giliran Kementerian Luar Bandar. Ramai daripada ahli-ahli yang berbahas rancangan Malaysia ke-12 ni tak ada dalam Dewan. Jadi saya ingat saya ambil masa yang pendek saja untuk membuat penggulungan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Seramai 19 orang ahli yang berhormat telah sudi berbahas dan mengajukan beberapa pertanyaan, bangkitkan isu cadangan ataupun pandangan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang terlibat. Untuk Yang Di-Pertua, Kementerian Pembangunan Luar Bandar adalah sebuah kementerian yang mempunyai mandat sosioekonomi, mandat keusahawanan dan juga mandat pendidikan yang membolehkan pembangunan diuruskan di kawasan-kawasan luar bandar. Ada banyak program yang diuruskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Antara program-program itu, saya akan pergi jawapan seperti mana yang diuruskan, yang telah dijawab, yang dijawab di dalam penggulungan ini. Yang pertama, program Jalan Luar Bandar yang dikenali sebagai JALB dan Jalan Perhubungan Desa. Ada 10 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan isu jalan luar bandar dan juga jalan perhubungan desa. Yang berhormat Igan. Igan ada. Yang berhormat telah membangkitkan mengenai dengan infrastruktur asas luar bandar. Jadi jalan dan juga jambatan yang berturak di luar bandar. Untuk maklumat yang berhormat, projek-projek infrastruktur asas luar bandar ini dijalankan oleh kementerian setelah dikemukakan oleh bersama antara kerajaan negeri bersama-sama dengan kementerian. Kelulusan projek dan peruntukan pula adalah tertakluk kepada perakuan agensi pusat iaitu Unit Perancang Ekonomi menamakan projek. Kemudiannya Kementerian Kewangan akan meluluskan peruntukan berasaskan kepada kemampuan keuangan negara. Ini dua agensi pusat yang akan memberi kelulusan dan pihak kementerian akan melaksanakan yang telah diluluskan oleh pihak EPU dan juga Kementerian Kewangan. Dalam rolling plan yang pertama yang berhormat, untuk RMK 12 tahun 2021 bagi negeri Sarawak, yang berhormat tanya pasal Sarawak, 16 projek baru, 56 projek sambungan telah diluluskan untuk JALB, Jalan Luar Bandar, Sarawak. Yang melibatkan peruntukan sejumlah 191.7 juta. Status projek-projek ini adalah pelbagai peringkat pelaksanaan. 49 projek proses pelantikan perunding dan reka bentuk, 7 projek sedang dalam peringkat perolehan, 12 projek dalam peringkat pembinaan dan 4 projek telah siap sepenuhnya. Pencapaian kilometer
Pencapaian kilometer jalan luar bandar yang telah siap sejak tahun 2026 hingga 2020, ini saya sebut untuk rancangan Malaysia ke-11 yang berhormat, 379.79 kilometer. Manakala bagi tahun 2021 ini, yang dah siap untuk jalan luar bandar di Sarawak, di wilayah Sarawak ialah 37.76 kilometer. Itu jawapan keseluruhan untuk negeri Sarawak, jalan luar bandar. Yang berhormat Papar. Papar ada di sini. Mana? Sini. Okey, ada. Untuk jalan berturap di wilayah Sabah dan Parlimen Papar dalam rancangan Malaysia ke-11 dan juga rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman yang berhormat, sepanjang 461 km jalan perhubungan desa telah dibina dan dinaik taraf di wilayah Sabah dalam Parlimen dalam rancangan Malaysia ke-11. Dan jumlah itu telah melebihi daripada sasaran. Dan dalam rancangan Malaysia 12 pula, kita mensasarkan 400 km jalan perhubungan desa di wilayah Sabah. Ini merangkumi projek RP1 dalam rancangan Malaysia 12, 536. Maka untuk kawasan Papar, sebanyak 22 projek JPD di Parlimen Papar di bawah RP1 rancangan Malaysia ke-12. Bagi jalan luar bandar, 99 projek diluluskan di wilayah Sabah sepanjang rancangan Malaysia 12 dengan peruntukan 1.62 bilion. Dalam tempoh tersebut, jalan sepanjang 488 km telah berjaya disiapkan di seluruh Sabah, termasuklah di kawasan Papar, jalan membina jalan Beringis Kawang Papar yang telah siap dilaksanakan. Bagi RP1, rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021, sebanyak 306 juta diperuntukkan untuk pembinaan jalan di luar bandar di Sabah. Dan jumlah tersebut sebanyak 10 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek-projek jalan luar bandar di Papar, Sabah. InsyaAllah Kementerian komited yang berhormat Papar untuk meneruskan pembinaan perhubungan jalan darat di wilayah Sabah, termasuklah di Parlimen Papar sepanjang tempoh rancangan Malaysia 12. Ya, kami dari Papar mengucapkan terima kasih dan kami akan sentiasa meminta dan memohon sehingga semua keperluan rakyat itu dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih, Papar. Yang berhormat Bukit Gantang. Yang berhormat Lebaran. Ada. Yang berhormat telah bertanya mengenai status projek jalan Dandulit ke Kampung Kuala Gum-Gum, projek jalan dari Kampung Wawasan Desa ke Kampung Semawang, dan pembinaan jambatan Kampung Lalusun ke Kampung Tanjung Pisau. Tanjung Pisau. Jalan Dandulit ke Kampung Kuala Gum-Gum adalah merupakan sebahagian projek Dandulit ke Kampung Banting, Sandakan Sabah yang telah lulus pada tahun 2016 dengan kos sebanyak 23 juta. Status terkini projek adalah di peringkat pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2022. Manakala projek jalan dari Kampung Wawasan Desa ke Kampung Semawang, pembinaan jambatan ke Kampung Lalusun, yang berhormat, yang ini tiada dalam sinarai keutamaan negeri. Jadi saya mencadangkan yang berhormat untuk mengemukakan satu permohonan. Sebab mana-mana yang tidak ada dalam sinarai keutamaan negeri, dia tidak akan hantar ke EPU Persekutuan dan tak akan dimasukkan dalam rolling plan. Jadi elok kalau mana-mana yang tiada dalam sinarai, kita mohon melalui EPU Sabah dan boleh dipanjangkan ke
Terima kasih Datuk Menteri. Dalam beberapa hari yang akan datang ini menyusul permohonan ini melalui Kerajaan Negeri dan akan disalurkan ke Kementerian Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lebaran. Yang Berhormat Mas Gading. Yang Berhormat Kota Belud. Hadir. Yang Berhormat Kota Belud. Mas Gading ada? Ya. Mas Gading. Oh, Mas Gading. Mas Gading membangkitkan mengenai dengan pembinaan jambatan Selampit. Pembinaan jalan ke Kampung Kendai. Betul ke saya sebut tu? Kampung Kendai, betul. Kampung Kendai dan menaik taraf jalan Bau Kucing Lama dan juga pemasangan lampu jalan. Seperti mana yang maklum, projek jambatan Selampit Bau Sarawak telah diluluskan pelaksanaannya dalam RP2 Rancangan Malaysia ke-11 dengan kos yang telah diluluskan oleh EPU 27.94 juta. Status semasa bagi projek ini adalah dalam peringkat reka bentuk. Dah diluluskanlah buat EPU. Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Kerja Raya Sarawak sebagai agensi pelaksana bagi projek ini telah mengumumkan permohonan pertapakan sebanyak 4 kali kepada Majlis Perancangan Negeri. Tapi sayangnya ini Yang Berhormat, Majlis Perancangan Negeri belum meluluskan projek ini. Ini di negeri lah, bukan di sini. Kita telah luluskan. Untuk makluman Yang Berhormat juga, pada masa ini Kementerian masih lagi dalam proses libat urus bagi menyelesaikan isu ini. Seterusnya, membina jalan Kampung Kendai, Selampit, Lundu, bahagian Kuching telah lulus dalam RP4 Rancangan Malaysia ke-11 tahun 2020 dengan keseluruhan berjumlah 72 juta. Skop projek ini adalah membina jalan sepanjang 12 km, spek JKR R2. Status projek peringkat reka bentuk dan dijangka ditender pada Disember 2021. Untuk menaik taraf jalan Bau Kucing Lama, yang ini Yang Berhormat tidak ada dalam sinarai EPU. Jadi Yang Berhormat kena kemukakanlah kepada Yang Berhormat boleh memohon permohonan ini dan dimasukkan dalam sinarai keutamaan sebab ini tak dimasukkan dalam sinarai keutamaan. Itu Yang Berhormat. Yang Berhormat Kota Belud. Ada? Ya, ada. Yang Berhormat Kota Belud bertanya mengenai projek jalan Kampung Telungan Terintidun, Sayak. Projek jalan Kampung Gendukut, Tengkurus dan Tengkurus Lahanas dan projek Mengkulut, Pinoloboh dan Podus. Jalan yang pertama tadi dan jalan Talungan ke Sayak dan jalan Kampung Gendukut Tengkurus adalah merupakan sebahagian dari projek jalan luar bandar yang dilaksanakan di Kota Belud. Dan projek ini diluluskan pada tahun 2021 dengan kos sebanyak 145 juta. Manakala naik taraf Tengkurus Lahanas, Siba Lahanas Sokit lulus pada tahun 2020 dengan kos 67 juta. Status kini projek adalah dalam peringkat perolehan dan dijangka pembinaan bermula pada tahun 2022. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tahu yang jalan-jalan ini berapa untuk kos 145 juta, 67 juta itu berapa panjang ya? Saya tak ada diberi jawapan di sini Yang Berhormat, saya boleh bagi dalam jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Bagi projek jalan Mengkulat, Pinoloboh, Podus, yang ni Yang Berhormat tidak ada dalam sinarai keutamaan negeri. Dan seperti Yang Berhormat yang lain lah kena membuat permohonan semula Yang Berhormat untuk dimasukkan, dia diangkat kepada EPU di persekutuan. Lubuk Antu. Menteri, di belakang, sebelah sini.
Kanan. Okey. Yang Hormat bertanya mengenai Jalan Lidong Sekerang, Seri Aman dan akses jalan di rumah panjang setiap jaringan Mulu Batang Ai. Bagi Jalan Seri Aman Lidong di Seri Aman Sarawak telah diluluskan dalam RP4 Rancangan Malaysia 11 tahun 2019 dengan kos keseluruhan 63 juta. Skop projek adalah untuk membina 10.5 km dengan spesifikasi JKR R1 dan sebuah jambatan. Status semasa dalam reka bentuk dan dijangka ditender pada bulan Februari 2022. Projek jalan masuk pelbagai kampung di sepanjang Ulu Batang Ai, Lubuk Antu, bahagian Seri Aman diluluskan dalam rancangan RP4 Rancangan Malaysia 11 tahun 2020 dengan kos keseluruhan 185.5 juta. Skop projek ini menaik taraf sepanjang 25 km dengan spek JKR R1. Status masa proses pelantikan perunding, pelantikan konsultan. Yang Berhormat Tampin. Yang Berhormat Kuala Krai. Yang Berhormat Baram. Ada. Yang Berhormat Menteri. Baram menyentuh isu berkaitan jaringan jalan raya luar bandar di kawasan luar bandar, terutama di Parlimen Baram, supaya dinaik taraf dan diberi keutamaan sewajarnya. Untuk maklumat Yang Berhormat, Kementerian akan terus komited melaksanakan projek pembangunan luar bandar, khusus projek luar bandar di wilayah Sarawak. Berhubung dengan ini, sebanyak 3 projek JALB telah diluluskan di kawasan Parlimen Baram dengan kos 110.6 juta. Untuk seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, projek Jalan Balak Negeri Sarawak Fasa 4 Miri telah diluluskan dengan kos keseluruhan 70.6 juta. Status semasa peringkat reka bentuk dan dijangka tender pada bulan April 2022. Projek Jalan Belasui Marudi bahagian Miri Sarawak telah diluluskan pelaksanaan dengan kos 36 juta. Ini sepanjang 6 km standard JKR R1 dalam pelantikan perunding. Tadi saya ada dah jawapan untuk Yang peta belut Berhormat tadi Yang Berhormat, dia orang dah Menteri. hantar pada saya. Menteri. Untuk kilometer yang projek Jalan Sayap ini, Ya, betul. 16.8 km dan 5 buah jambatan. Dan Jalan Tengkurus ini 10 km Yang Berhormat. Ini Semuanya akan bermula pada 2022, confirm ya Yang Berhormat Menteri. sekejap saya tengok balik saya punya statement ni. Menteri. Sekejap. Kita settle satu-satu Yang Berhormat. Ya. Dalam status terkini projek berkenaan adalah dalam peringkat perolehan dan dijangka kerja pembinaan akan dimulakan pada tahun 2022 Yang Berhormat. Okey, silakan. Okey, terima kasih Menteri kerana meluluskan beberapa projek di kawasan Baram berkenaan dengan naik taraf Jalan Balak Fasa 4 ini. Saya percaya projek-projek ini dah lama dah dan perlu disegerakan. Sebab Jalan Balak Fasa 4 ini sebenarnya kalau saya tak silap dia dilulus dalam tahun 2016 ataupun 2017. Namun atas sebab-sebab yang tertentu maka baru kita kata dia luluskan balik. Jadi saya mohon pihak kementerian untuk mempercepatkan pelaksanaan jalan ini sebab kita tahu kawasan Baram amat memerlukan jalan ni, jaringan jalan ini. Dan yang
paling yang juga sama penting ini Datuk Menteri ialah berkenaan dengan jalan Lapuk tu. Lapuk ke Long Ayak ini yang saya sebut masa dalam bahas saya hari itu mengatakan bahawa tanpa jalan ini, jalan Lapuk ke Long Ayak ini, maka sebab pada masa ini HDA Highland Development Agency ada buat jalan di sebelah ulu, tetapi dia dead end ini. So tanpa jalan ini yang saya sebut ini, Lapuk dan Long Ayak ini, so, jalan yang dibuat oleh HDA di sebelah ulu ini akan, it does not have much benefit. Sebab jalan yang saya maksudkan ini, dia memang selalu banjir masa kita pandemik ini pun kita punya frontliners ini mempunyai masalah untuk untuk menghubungi penduduk-penduduk di kawasan. Saya mohon dengan saya harap pihak kementerian dapat meluluskan jalan Lapuk ke Long Ayak ini dalam RMK 12 ini. Mohon untuk dipertimbangkan Datuk Menteri. Terima kasih. Yang Muhammad Baram, saya fikir yang ini sebab tidak ada dalam jawapan saya, apa yang boleh kita buat, kita berbincang lah Yang Muhammad. Kita duduk, Yang Muhammad jumpa dengan saya dan kita bincang secara detail sebab saya tak ada untuk yang ini. Jadi elok kita tengok macam mana kita boleh tolong Yang Muhammad di Baram. Okey, terima kasih Datuk Sama. Menteri. Okay. Dan projek jambatan Long Sobeng di Ulu Tinjar, ini diluluskan 4 juta sepanjang 50 meter dan dijangka di tender pada bulan Disember 2021. Kuala Kedah. Okey, terima kasih Datuk Terima Menteri. kasih. Terima kasih Muhammad. Yang Muhammad Kuala Kedah? Tak ada. Yang Muhammad Port Eastern? Tak ada. Yang Muhammad Sibuti? Ada. Terima kasih Muhammad. Hasil semakan pihak kementerian mendapati bahawa projek bekalan air bagi laluan pesisir pantai Bakam Bekenu ini dalam RT1 rancangan ke Malaysia 12 tiada Yang Muhammad. Ini tidak dimasukkan dalam, dan saya syorkan supaya ini dibawa untuk pengetahuan negeri dan juga EPU Persekutuan Yang Muhammad. Sebab tak dimasukkan. Bagi Yang Muhammad Lebaran, Yang untuk Muhammad Menteri, saya nak tambah sikit berkenaan tentang ada beberapa isu yang saya tak sempat nak bangkitkan. Terutama sekali berkenaan tentang penyambungan projek-projek bekalan air luar bandar, terutama sekali di kawasan pesisir Sarawak. Memang ada wujud projek-projek di sepanjang Jalan Pemborneo ketika ini. Walaupun demikian, sistem Great Water tu tak mencukupi. Saya berharap agar pihak daripada Parlimen Sibuti dapat berjumpa dengan Menteri untuk membincangkan peruntukan masa depan. Dan satu lagi perkara yang ingin saya tekankan Yang Berhormat Menteri, mungkin tak ada di dalam ucapan saya, berkenaan tentang sebelum ini kerajaan yang lepas telah membatalkan ataupun telah meninggalkan RTC di kawasan Parlimen Sibuti yang telah beroperasi sejak 2014. Dan saya merasakan bahawa servis ataupun perkhidmatan RTC ini yang sebelum ini di bawah Kementerian Luar Bandar perlulah diteruskan, dan juga RTC tersebut memerlukan pembangunan fasa kedua, dan juga saya berharap agar RTC ini kembali semula di bawah pengurusan Kementerian Luar Bandar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. saya setuju untuk Yang Muhammad juga kita bincang sekali. Jadi kita duduk dan kita berbincang sebab Yang Muhammad Timbalan Menteri pun ada di sini dari Sarawak. Jadi boleh kita bincang sama-sama. Yang Muhammad Lebaran membangkitkan mengenai dengan bekalan air luar bandar, iaitu kampung ada ni dia orang Jawa, Yang Muhammad Baram.
dari Baram. Dia orang jawab ni pegawai sudah bagi sama saya keperluan jalan Long Lapok untuk diluluskan. Jalan dari Lapok Teran Baram Miri Sarawak telah dimohon di bawah RP2 Rancangan Malaysia 12/2022. Status terkini dalam pertimbangan agensi pusat iaitu EPU untuk dilulus. Dah ada dalam permohonan. Tadi saya cakap tidak ada dalam permohonan. Sudah Okey, dalam permohonan. awak dapat diluluskan. Terima kasih Datuk Menteri Yang Semoga Berhormat Datuk semoga Menteri. diluluskan. Ayat dia baik. Ya, banyak betul Baram Menteri. Dia ada tadi ni lebaran kampung tu kos dan kampung Dan Dulit ni dan sekitarnya lebih kos 17 juta, status fizikal semasa 38% dan manfaatnya untuk 456 buah rumah di beberapa buah kampung berdekatan. Yang Amat Lebaran. Dan kedua Terima kasih adalah Datuk Menteri. Terima kasih banyak atas keprihatinan kepada Libaran. Dan insya-Allah akan menyusul beberapa permohonan yang masih lagi diperlukan daripada masyarakat Libaran di luar bandar. Terima kasih banyak. sama ini orang Sabah bilang Datuk yang betul boleh bah kalau kau. Datuk, ini dari papar. Kalau Mia tu tambah lagi ya nanti Ya, kita ya. tolongkan ini betul-betul. Okey. Benar banyak lagi kan di submit Boleh, sudah Pak, tadi tu. boleh, Pak. Jadi Yang tolong Berhormat baik-baik. Menteri, Kota Belud jangan lupa. Pasal tempat papar je tu Bah. Bekalan air luar bandar sistem retikulasi zon 9 Sandakan. Sabah ini ada kelulusan sebanyak kos sebanyak 11 juta. Status fizikal 99.4% dan memberi manfaat kepada 275 rumah di beberapa kampung. Seterusnya daripada Batang Lupar. Yang Berhormat Papar sekali lagi berbangkit mengenai dengan bekalan air di beberapa buah kampung. Dan saya kira bahawa apa yang Berhormat bangkit mengenai dengan beberapa buah kampung sentiasa terputus, itu saya kira bahawa kita kena Datuk Sri, bukan lagi terputus, memang tidak ada air. okey. Memang tidak ada bekalan air, terputus dan tidak ada bekalan air langsung. Setakat ini di EPU tidak diangkat sepenuhnya oleh Jabatan Air Negeri Sabah. Jadi kalau boleh kita berbincang macam mana nak angkat air untuk orang Papar. Yang seterusnya ialah bekalan elektrik. Luar bandar ada 3 yang berhormat. Yang berhormat Batang Lupar tidak ada di sini. Yang berhormat Papar, untuk yang berhormat Papar, Parlimen Papar berada di tengah-tengah talian yang sedang dibina dan insya-Allah akan siap transmission line penghantaran 275 kV daripada Kimanis ke Kolapis di Penampang di bawah Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Dan pihak kerajaan negeri dan Sabah Electrical Sdn Bhd sedang merangka untuk menaik taraf apa yang dipanggil pencawang masuk utama, papar dan pembinaan pencawang pembahagi utama. Dia ada 2, satu PMU, satu PPU. Talian 33 kV dan 11 kV untuk ke kampung-kampung. Terima kasih. Sama-sama. Yang seterusnya yang Muhammad Stew. PPRT. Tak banyak, Datuk boleh saya habiskan. Silakan. PPRT yang Muhammad Igan dan yang Muhammad Lebaran. Untuk rumah PPRT ini saya nak nyatakan dalam rancangan Malaysia ke-12, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan rancangan Malaysia 12 telah mensasarkan pembinaan dan pembaikan rumah sebanyak 75,000 unit
di bawah nama program itu program bantuan rumah kepada golongan miskin dan miskin tegar di luar bandar. Dan silingnya lebih kurang 2.035 bilion dan sepanjang RM12. Untuk yang bermakna Igan, ada 15 rumah baru, kos 1 juta dan 155 unit baik pulih dengan kos 2.325 juta. Telah dilaksanakan di kawasan Igan sepanjang tahun 2021. Libaran dalam wilayah Sabah, Sabah keseluruhannya 520 unit bina baru, lebih kurang 83 juta dan 3,338 unit baik pulih untuk seluruh wilayah Sabah. Bagi Parlimen Libaran, 19 unit bina baru dan 108 unit baik pulih. Dan kita committed sebenarnya untuk membantu masyarakat di wilayah Sarawak dan juga di wilayah Sabah dan khususnya di tempat-tempat yang sememangnya ada keperluan. Cumanya kementerian ada kekangan dari segi peruntukan untuk nak dihabiskan. Cuma dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebenarnya EPU bagi 50,000 unit, tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah umum bahawa dia nak dalam rancangan Malaysia 12 75,000 unit. Tuk Menteri. Ya. Ya, saya nak tahu untuk Libaran ada 19 unit yang dan 108 unit untuk baik pulih. Bila ni akan dilaksanakan? Yang ini Yang Amat saya tak ada di sini. Saya akan bagi jawapan bertulis kepada Yang Amat. Boleh. 19 tu bila, di mana dan bila. Boleh. Data yang dipertua. Ya, terima kasih Datuk Menteri. Tumpat ni, saya menunggu daripada tadi untuk jawapan tumpat. Cuma nak tahu ada ke tak ada ni jawapan. Tumpat. Masa dah habis. Yang Berhormat Menteri. Mungkin sikit sebelum YB Menteri menamatkan jawapan, saya ingat ada beberapa juga yang YB Menteri nyatakan beberapa yang dibawa ke depan daripada RMK 11 ke RMK 12. Tapi kali ini kita mau betul-betul make sure dengan izin bahawa semua projek-projek yang kita nyatakan RMK 12 ini benar-benar kita dapat selesaikan pada RMK dalam tempoh RMK 12 ini. Jadi mungkin apakah strategi kementerian untuk pastikan bahawa RMK 12 ini kita tidak bawa ke depan lagi untuk ke RMK 13. Satu, kedua, saya juga ada cadangkan dalam bahas saya bahawa perlu ada satu badan yang monitor, satu badan yang bebas untuk mengetahui apakah mungkin cabaran dan juga kos projek sebenar, pemantauan dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya nak tambah sedikit sebab saya pun ada beberapa perkara kelemahan berkenaan tentang pelaksanaan program-program luar bandar di dalam rancangan yang sebelum ini. Antara satu perkara yang saya bangkitkan adalah kelemahan daripada segi pemerolehan data dan juga data-data yang telah jelas dinyatakan di dalam buku RMK ke-12 adalah berkenaan tentang ketidakupayaan data yang disediakan oleh pihak agensi untuk mengesan siapakah penerima bantuan yang bersesuaian dan juga terdapat banyak pertindihan-pertindihan bantuan kepada masyarakat luar bandar daripada agensi-agensi yang berlainan. Saya berharap agar program ataupun pembangunan penyambungan yang dibawa daripada rancangan ke-10, 9, 10, 11 ni dapat diselesaikan di dalam rancangan ke-12 dan juga Yang Berhormat Menteri dapat merangka masa depan yang lebih baik pada rancangan yang akan datang. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Oleh kerana masa sudah mengizinkan, bagi yang lain-lain ini saya akan jawab secara bertulis. Tapi untuk Kota Belud dan juga Sibuti, kenyataan berkaitan dengan bagaimana strategi untuk mendapat pelaksanaan itu yang lebih baik. Saya
kira bahawa saya telah juga berbincang dengan Datuk KSU dan juga pegawai-pegawai tinggi di kementerian. Kita nak kena ada mekanisme, kita kena ada strategi dan kita nak kena ada task force yang betul untuk membolehkan semua projek ini dilaksanakan ikut jadual. Memang saya sedar dianya ada concurrent issue antara state dan federal. Ada tempat, ada tanah, ada tempat masalah perjalanan, ada transportation. Tapi kalau kita ada task force yang betul di Sarawak dan di Sabah, saya punya keyakinan bahawa kita dapat menyelesaikan isu-isu ini. Sama ada melibatkan jalan, melibatkan air, melibatkan rumah PPRT. Ini 3 yang penting yang saya kira melibatkan rakan-rakan di wilayah Sabah dan juga di wilayah Sarawak. Saya pernah menjadi Menteri Pendidikan, Datuk Speaker, dan saya tahu bahawa itu juga yang dikendaki oleh masyarakat di wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Dan yang penting adalah bagaimana kita boleh laksanakan. Dan semua yang ada ni, insya-Allah saya cuba membantu yang terbaik. Dan kepada yang rakan-rakan yang tak dapat saya jawab. Tumpak tak ada jawapan ke? Tumpak tanya apa yang Wan? Ya. Tumpak tanya apa? Permohonan jambatan yang menghubungkan Kepulauan Teluk Renjuna dengan Tanah Besar yang mana menjadi isu yang viral beberapa kali dah. Satunya keputusan bekalan makanan masa musim banjir, kemudian baru-baru ni viral pula lagi apabila frontliners yang terpaksa mengharungi sungai untuk membawa mayat keluar mangsa COVID oleh kerana air cetek dan sebagainya. Jadi kawasan ini adalah bersempadan dengan Kota Baru, ini bukan bahagian Sarawak dan sebagainya, bersempadan dengan Kota Baru dan pada sebelah malamnya mereka nampak lampu di Kota Baru sebenarnya. Tapi dari segi kemudahan asas termasuk jambatan dan sebagainya, seperti mana yang di viral itu adalah merupakan masalah harian penduduk di situ. Baik dari segi kecemasan yang sakit, perempuan nak bersalin dan sebagainya. Terima kasih Muhammad Tumpat. Saya amat bersimpati dengan apa yang disebut oleh Muhammad Tumpat. Cumanya saya tidak ada maklum balas yang jelas di sini. Jadi saya akan jawab kepada Muhammad secara bertulis. Terima kasih. Minta maaf Yang Muhammad. Jadi itu saja daripada saya Yang Muhammad Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, Cameron Allen. Jawapan pada soalan saya tu kalau juga dapat dijawab nanti. Kamera Helen. Saya ingat tak ada tadi. Ada. Di belakang ni mula. Ya, ini cadangan penubuhan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Orang Asli. Ini cadangan daripada Majlis Perundingan Melayu dalam mengangkat dan memperjuangkan kedudukan dan kepentingan masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Dan cadangan ini, cadangan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Orang Asli oleh Majlis Perundingan Melayu ini sedang diperhalusi oleh pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan tiada pertindahan fusi dengan JAKWA. Jadi maksud saya Yang Hormat, JAKWA ni dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Orang Asli ini adalah 2 badan yang berlainan. 2 badan yang berlainan. Dan mengikut pengalaman kita dalam kerajaan, agensi kerajaan kalau nak tukar dia kena corporatize. Dia kena corporatize, maksudnya daripada JAKWA pergi kepada perbadanan. Jadi kita tengah berhubung dengan pusat EPU dan juga agensi-agensi lain yang ada berkepentingan sekali untuk membuat keputusan kerajaan mengenai dengan perkara ini. Yang Berhormat Menteri, satu perspektif lah. Saya telah nyatakan JAKWA exist, tapi ini spesifik bab ekonomi saja. Because kami terlalu lama, terlalu jauh sangat ketinggalan. The existence JAKWA wujud to service kebajikan sebagaimana dikehendaki oleh Perkara 8 5C Perlembagaan. To catch up bab ekonomi ni, after so many years, kita perlu satu vehicle. Itu saja.
Terima kasih. Bukan kata nak sangkal buang Jakua, dah exist. But this agency specific for the economic development. Itu. Saya mengambil maklum apa yang Yang Berhormat Cameron Highland sebutkan itu dan kita boleh membuat libat urus dan kita berjumpa balik untuk mendapat maklumat yang lengkap mengenai dengan perkara ini Yang Berhormat Cameron Highland, dan saya tidak ada masalah untuk menerima Yang Berhormat untuk berbincang dengan saya di kementerian. Ada Yang Berhormat tumpat ni, yang Yang Berhormat tanya pasal tumpat ni. Pihak kementerian telah memanjangkan cadangan pembinaan jambatan ini kepada pihak JKR Negeri Kelantan. Setakat ini, JKR belum memberi maklumat teknikal yang bersesuaian dengan skop projek luar bandar JALB Yang Berhormat di Tumpat. Projek ini boleh dipertimbangkan oleh kerajaan negeri dan boleh dimasukkan dalam sinarai bagi permohonan projek baru dalam rolling plan yang ketiga rancangan Malaysia yang ke-12 Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih. Itu saja daripada saya, Datuk Yang Di-Pertua. Jadi kepada rakan-rakan yang lain kita jawab secara bertulis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.